Buletin Didik 13 Mei bersama saya, Syafri Ihsan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penularan jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dalam kalangan kanak-kanak bawah usia 7 tahun di Selangor kini sudah melebihi paras amaran. Sejumlah 6,748 kes direkodkan setakat 7 Mei lalu, membabitkan penularan dalam kalangan 118 kluster dengan 95% daripadanya ialah di tadika, taska serta pusat jagaan harian kanak-kanak. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Syahri Ngadiman berkata, daripada bilangan itu, 4% dimasukkan ke hospital bagi tujuan pemantauan lanjut dan selebihnya menerima rawatan pesakit luar. Namun tiada kematian dilaporkan. Ujarnya lagi, 33% kes jangkitan berpunca daripada Coxsackie virus A16, manakala enterovirus 71 pula sebanyak 22%. Pada minggu epid ke-18 tahun ini, sebanyak 525 kes dilaporkan, menurun 40% berbanding minggu epid sebelumnya. Bagaimanapun, penurunan ini dipercayai berlaku berikutan cuti hari raya dan kebanyakan pusat jagaan serta institusi pendidikan ditutup sepanjang tempoh itu. Sementara itu, kes HFMD di Johor meningkat 6.8 kali ganda tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata, sehingga minggu epid 18/2022, 640 kes telah dilaporkan berbanding 94 kes tahun lepas. Peningkatan ini telah dijangka berlaku tahun ini susulan kelonggaran prosedur operasi standard SOP dan selari dengan peningkatan kes itu di negara ini. Bagaimanapun, situasi masih terkawal memandangkan bilangan ini adalah rendah berbanding situasi pra-COVID-19 iaitu 1,015 kes pada tempoh yang sama tahun 2019. Di Johor, 96% kes HFMD berlaku dalam kalangan kanak-kanak bawah 6 tahun iaitu sebanyak 614 kes. Diikuti kumpulan umur 7 hingga 12 tahun 22 kes dan selebihnya berumur lebih 13 tahun. Di Melaka pula, 11 premis berkaitan pusat jagaan kanak-kanak ditutup selepas negeri itu mencatatkan 977 kes HFMD. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka JKNM, Dr. Rusdi Abdul Rahman memaklumkan jumlah itu adalah daripada 13 kluster membabitkan tadika, taska, pusat jagaan dan rumah setakat minggu ini. Selain pemantauan berterusan daripada JKNM, beberapa sesi pertemuan akan diadakan bersama pengusaha tadika dan taska. Susulan tragedi yang menimpa 5 penuntut Universiti Sultan Azlan Shah USAS yang terkorban dalam kemalangan maut tengah malam semalam. Proses bedah siasat 3 daripada mangsa di Hospital Taiping dilaporkan telah selesai petang tadi. Pun begitu, proses selanjutnya sedang dijalankan bagi pengenalan identiti mangsa termasuk menerusi pemeriksaan rekod pergigian. Tragedi membabitkan 5 pelajar itu terus menerima perhatian dan simpati Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau yang berada di Washington, Amerika Syarikat, diwakili setiausaha politiknya, Datuk Syed Fazmi Syed Muhammad bagi menyantuni keluarga terbabit. Datuk Syed Muhammad Fazmi turut menyampaikan sumbangan peribadi Perdana Menteri kepada waris 3 mangsa iaitu Iqbal Hasnun Halimi, Muhammad Nasrun Aidul Munir Akbar dan Muhammad Nabil Haikal Muhammad Faris. Di kesempatan ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga mangsa yang terlibat dan beliau juga telah mengarahkan supaya tindakan-tindakan segera perlu diambil. Dalam tragedi itu, 5 pelajar USAS maut selepas kereta Honda City dinaiki mereka terbakar akibat dirempuh sebuah trailer muatan besi dari arah belakang di kilometer 245.2 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran terowong menora. Sementara itu, jenazah Ahmad Naim Najmi, 21 tahun, selamat dikebumikan di sebelah pusara datuknya di Tanah Perkuburan Islam Kijal, Kemaman, Terengganu pada jam 8 pagi tadi. Terdahulu, jenazah Allahyarham disembahyangkan di rumah datuknya di Kampung Penunjuk jam 3.15 pagi. Suasana hiba menyelubungi pengumumian apabila beberapa ahli keluarga kelihatan sebab selepas jenazah diturunkan ke liang lahat dan selepas talqin dibacakan. Ibunya, Syamila Abdullah ketika ditemui berkata,
Dia masih terkejut dengan kejadian yang menimpa anak sulung daripada 4 beradik itu. Namun dia reda atas apa yang telah berlaku. Alhamdulillah, syukur sangat Kak Redo dah semua ni. Lagipun semua berjalan dengan lancar je. Dari pagi semalam sampai hari ni, ya Allah, syukur sangat. Terima kasih ya Allah, terima kasih pada semua orang. Terima kasih sangat-sangat. Tambahnya, kali terakhir mereka sekeluarga berjumpa Allahyarham adalah pada perayaan Aidilfitri yang lalu setelah 2 tahun tidak berjumpa susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, jenazah pertama Allahyarham Ahmad Akmal Ahmad Moklis selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Hijau, Kampung Kedah di Parit Buntar, Perak jam 11.20 malam semalam. Pengebumian dihadiri kira-kira 100 orang termasuk ahli keluarga Allahyarham. Adik Ahmad Akmal dan rakannya Ahmad Naim Najmi dikenal pasti menerusi kad pengenalan yang ditemui pada mayat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Baginda turut menzahirkan harapan agar keluarga Allahyarham sabar dan tabah menghadapi dugaan ini. Mengambil iktibar daripada nahas itu, Baginda turut menyeru rakyat memastikan kesiapsiagaan kenderaan masing-masing serta sentiasa peka dan berwaspada di jalan dan lebuh raya, khususnya pada musim perayaan ini. Baginda juga menasihati pihak berkuasa dan syarikat memperketatkan proses pemantauan serta pengambilan pemandu komersial bagi memastikan mereka tidak bermasalah dan kenderaan sentiasa dalam keadaan baik. Bersua kembali. Tandas adalah keperluan untuk semua tanpa mengira kedudukan, pangkat atau umur. Atas sebab itu, tercetus idea untuk pengarah filem dari Jerman, Wim Wenders, menghasilkan filem The Tokyo Toilet mengenai projek pembaharuan urban. Ia menampilkan sekumpulan arkitek terkemuka menukar 17 tandas awam menjadi hasil seni unik dan moden. And for toilets to become places that are for free, and that are clean, and that are restful, and where you have a feeling of security. It is really utopian, and it is something that I hope other cities will catch up on and try to imitate, because I think it would help the well-being and the peace people have in cities. Salah seorang arkitek terlibat, Tadau Ando pula menyifatkan tandas awam biasanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang indah. Justru peluang sebegini wajar dimanfaatkan untuk mempromosikan keindahan Jepun melalui projeknya. Keunikan projek tandas Ando menampilkan udara segar yang masuk ketika pengguna membasuh tangan. Setakat ini 12 tandas telah diubah suai, kesemuanya percuma, mesra OKU dan bersih sepanjang masa. Set rangka dinosaur Deinonychus dilelong pada harga $10.5 juta atau kira-kira 46 juta ringgit dalam satu majlis di New York oleh firma lelongan terkenal Christie's. Spesies dinosaur terbabit yang memberi inspirasi kepada rekaan dinosaur jenis Velociraptor dalam filem Jurassic Park ditemui pada 1964. Ia terdahulu dipamerkan pada 30 April hingga 11 Mei lalu.
digelar sebagai Terrible Claw. Tulang rangka haiwan purba itu telah digali dari Wolf Canyon, Montana 7 tahun lalu. Ketua Sains dan Sejarah Semula Jadi Christie's, James Hyslop berkata, keistimewaan rangka itu adalah ia merupakan set tulang temulang paling lengkap yang pernah ditemui dengan 126 tulang fosil asal termasuk semua bahagian tulang cakar yang menjadikan raptor terbabit begitu ikonik dan terkenal. Still in private hands with James, Mahia, Anna Mahia and Alex at 10. Kumpulan K-pop terkenal aespa terpilih antara 10 pemimpin generasi akan datang oleh majalah Time. Mereka adalah artis K-pop kedua dalam sejarah yang terpilih selepas BTS. Senarai Time itu mengetengahkan pengaruh besar global yang berpotensi menyumbang inovasi bernilai untuk masa depan. Dalam temu bual bersama Time, aespa yang dianggotai Giselle, Karina, Ning Ning dan Winter menerangkan konsep unik mereka yang berpaksikan kisah asal realiti dan maya. aespa ditubuhkan ketika dunia bergelut dengan pandemik pada November 2020 dengan setiap anggotanya memiliki karakter avatar masing-masing. Syarikat pengurusan mereka, SM Entertainment, menyasarkan untuk mencipta culture universe. Mirip konsep Marvel atau DC Comic, setiap artis mereka mempunyai latar belakang dan kisah tersendiri tetapi berkait antara satu sama lain. Menurut Ning Ning, mereka khawatir pada mulanya kerana konsep itu juga baru buat SM. Namun peminat sangat menyukainya, malah mencipta pelbagai memes daripada konsep metaverse mereka. Meskipun masih baru, aespa terus mencipta nama dengan memecah pelbagai rekod di Korea Selatan dan Amerika Syarikat, terbaru dijemput beraksi di pentas festival muzik berprestij Coachella. Hari ini saya akan membuat satu eksperimen berkenaan dengan changing water. Langkah pertama adalah kita perlu masukkan penunjuk universal ke dalam air tersebut dan lihat apa yang berlaku pada air ini. Air bertukar warna menjadi warna hijau. Sekarang apa pula akan berlaku pada air ini sekiranya kita masukkan ais kering. Tada! Air bertukar daripada warna hijau kepada warna kemerahan. Proses pemeljawapan ais kering di dalam air akan membebaskan gas karbon dioksida yang bertindak balas dengan air menjadikan atau membentuk asid karbonik. Jadi larutan ini bersifat asid. Persoalannya sekarang adalah apakah akan berlaku pada dunia ini sekiranya dunia ini mengandungi gas karbon dioksida yang terlalu tinggi di persekitarannya? Jawapannya adalah kita sudah merasainya sekarang di mana dunia semakin panas kerana gas karbon dioksida adalah penyumbang utama kepada pemanasan global. Sukan. Hari kedua saingan rasmi Sukan SEA Vietnam, kontingen Malaysia terus menambahkan kutipan pingat. Antara yang cemerlang hari ini adalah Kem Wushu yang mencatat keputusan luar jangkaan apabila meraih 2 pingat emas dan 1 perak. Kutipan itu menjangkaui sasaran awal yang diletakkan iaitu 2 pingat tanpa mengira warna. Berlangsung di Gymnasium Chow Gai, Hanoi, 5 pingat emas ditawarkan pada hari pertama saingan acara Wushu. Dan emas pertama Kem Wushu negara hadir menerusi Clementine Su Wei dalam acara cangkuan lelaki. Turun sebagai peserta ke-6, Clementine membuat 10 disiplin dengan catatan tertinggi iaitu 9.70 mata. Bagaimanapun kutipan markah itu menyamai pemenang pingat perak diraih wakil Singapura. Namun Clementine dijulang pemenang mutlak susulan tahap kesukaran yang didaftarkan sebelum saingan adalah lebih tinggi berbanding lawan. Momentum emas kemudian berjaya diteruskan dengan rakan sepasukan Tan Ziyan dalam acara Tai Chi Kwan lelaki. Hanya 0.01 mata memisahkan Ziyan untuk merangkul pingat emas mengatasi 8 peserta lain dengan catatan 9.71 mata. Untuk rekod, ini emas pertama Ziyan yang turut membuat penampilan pertama di pentas Sukan SEA. Bagaimanapun impak Vietnam selaku tuan rumah edisi ini jelas memberi kesan kepada seorang lagi peserta negara, Kelvin Lee Wai Leong, yang terpaksa berpuas hati meraih pingat perak acara Nandau lelaki.
Atlet kelahiran Negeri Sembilan ini membuat 9.68 mata sementara pingat emas dan gangsa dimenangi wakil Vietnam. Dalam pada itu, Tamasya Sukan SEA 2021 bagi edisi ke-31 dibuka secara rasmi di Stadium Nasional Maidin malam semalam. Kontingen negara tampil selaku kontingen kelima yang berarak masuk di mana mata hadirin tertumpu kepada penerjun kebangsaan juga pemenang 2 pingat emas, Nur Dabita Sabri selaku pembawa jalur gemilang. Dabita tampil anggun mengetuai kontingen Malaysia dengan mengenakan busana puteri yang memukau. Tamasya Sukan terbesar Asia Tenggara, Sukan SEA bertemakan For a Stronger Southeast Asia, dibuka menerusi persembahan memukau menerusi kombinasi warna, cahaya dan bunga api yang bersemarak di Stadium Nasional Maidin. Dibahagikan kepada 3 segmen iaitu Vietnam yang ramah, Asia Tenggara yang kuat dan Asia Tenggara yang menyinar. Ia dimulai dengan acara tabik hormat dan nyanyian lagu kebangsaan tuan rumah. 40,000 penonton disajikan siri tarian tradisional Vietnam, tarian teratai, Dong Ho Folk Woodcut Painting dan Way to Vietnam yang berlangsung selama 30 minit. Paling ditunggu-tunggu, perbarisan masuk 11 kontingen bertanding dengan Malaysia tampil selaku kontingen kelima. Mencuri tumpuan Nur Dabita Sabri yang sebelum ini meraih penghormatan sebagai pemenang pingat emas pertama Tamasya. Ayu mengenakan songket biru, bersampin kuning dan hiasan kepala dipanggil busana puteri. Mengetuai 31 anggota lain termasuk CDM, Datuk Nur Azmi Ahmad yang memakai busana pendekar Melayu. Tamasya kemudian dirasmikan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc Quoc diikuti dengan bacaan ikrar. Sebelum pelari pecut dan lompat pagar tuan rumah, Quoc Thi Lan diberi penghormatan menyalakan kawah api tanda bermulanya Tamasya. Ini adalah kali kedua Vietnam menjadi tuan rumah Sukan SEA. Edisi 2003 dihoskan bersama Hanoi dan Ho Chi Minh City. Impian untuk mengakhiri kemarau 30 tahun Malaysia kembali menjulang kejuaraan berprestij Piala Thomas sekali lagi tidak kesampaian. Malaysia dikejutkan India 2-3 di suku akhir sekalipun sudah melakukan taktikal paling ampuh untuk meloloskan diri ke separuh akhir. Agak perit untuk diterima, tetapi barisan pemain India nyata sudah membaca percaturan pemain Malaysia yang diturunkan dengan menumpukan sepenuhnya kekuatan di acara perseorangan. To feel that in the heart and bounce back from there to become a stronger player, that is part of this process that sadly they have to take it lah. They will take it, and this is what I think the best I can describe them at this moment. Yeah. Secara keseluruhannya, skuad Piala Thomas kali ini turun dengan kekuatan seimbang diketuai Lee Zijia yang cukup cemerlang selepas rekod bersihnya tanpa sebarang kekalahan termasuk ketika menewaskan Kento Momota ketika menentang Jepun di aksi kumpulan. Dan semalam, Zijia menceraikan kem negara menghadiahkan mata pertama selepas berjaya mengatasi Lakshya Sen menerusi kemenangan 23-21 dan 21-9. Bagaimanapun kedudukan Malaysia mula dilihat goyah susulan kekalahan gandingan Gozi Fei dan Nur Izzuddin Rumsani. Kekalahan 19-21 dan 15-21 yang dialami gandingan utama itu kepada Sadwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Sethi secara tidak langsung mengubah peluang Malaysia untuk ke separuh akhir kepada 50-50. Kejayaan itu sememangnya mula meningkatkan keyakinan India yang berkelebihan dalam acara perseorangan pada baki 3 lagi permainan dan jelas tanggungjawab yang dipikul sebaiknya Srikan Kidambi yang berjaya mengatasi Eng Zi Yong dengan kemenangan straight set memberi India kelebihan 2-1. Bagaimanapun harapan Malaysia kembali bersinar apabila gandingan Aaron Chia Teo Yi berjaya mencipta kemenangan sensasi mengatasi Krishna Prasad Garaga dan Vishnu Vardhan Gaut Prasad 21-19 dan 21-17 untuk menjadikan kedudukan semasa 2-sama. Namun impian Malaysia untuk ke separuh akhir berkubur selepas aksi bertenaga yang disajikan pemain berpengalaman HS Pranoy yang garang mengatasi pemain muda negara Leong Jun Hao 21-13 dan 21-8 pada aksi penentuan.
Sekaligus India mencipta sensasi tersendiri mara ke peringkat seterusnya buat kali terakhir dalam badminton era moden selepas kali terakhir melakukan perkara sama 43 tahun lalu iaitu pada 1979. Bagi kem Malaysia pula, kemarau kejuaraan Piala Thomas kini berterusan mencecah angka 30 tahun dengan kempen seterusnya pada 2024 akan berlangsung di China. Sementara itu, pertembungan dua gergasi Indonesia dan China paling menjadi tumpuan di suku akhir dengan penyudah memihak Indonesia dengan kemenangan mudah 3-0. Juara bertahan itu menurunkan Anthony Sinisuka Ginting yang berjaya mengatasi cabaran sengit Zhao Junpeng dalam aksi 3 set. Menang set pertama 21-12, Ginting tewas 25-27 pada set kedua namun kembali unggul di set penentuan menang 21-17. Giliran gandingan scratch pair Muhammad Ahsan dan Kevin Sanjaya Sukamuljo turun beraksi. Cabaran yang cuba diberikan pasangan Cina Liu Yu Chen dan Oh Juan Yi turut berjaya dipatahkan mereka. Menang dengan keputusan straight set 21-17 dan 21-16. Dan Jonathan Christie memastikan kemenangan memihak Indonesia selepas dia mengatasi Li Shifeng. Jonathan bagaimanapun terpaksa bertarung sehingga 52 minit sebelum memastikan kemenangan 3-0 diraih Indonesia selepas mengatasi lawannya dengan keputusan 21-13 dan 21-18. Separuh akhir nanti, Indonesia dijadualkan bertemu Jepun. Kemeriahan sekitar perasmian Tamasha Sukan Si di Hanoi, Vietnam mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.